Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 761 antara paparan utama. Kebencian itu membinasakan. Velfire semakin panas, Mahfuz kena saman. Undang-undang 2 darjat, Menteri Hud selamat. Benarkah berlaku gencatan politik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mufti Perlis Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dilaporkan menasihati ahli politik untuk kembali mengutamakan kemaslahatan rakyat yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 daripada sibuk berebut kuasa. Tiada guna bagi ahli politik berebut untuk memegang jawatan siang dan malam sedangkan rakyat sedang terhimpit dengan kesan penularan pandemik ini. Nasihat saya kepada ahli politik, jangan sampai rakyat bencikan semua mereka kerana keadaan telah berubah dan rakyat hari ini berfikir lebih matang serta tidak lagi taksub kepada satu-satu parti politik atau pemimpin sahaja, katanya dipetik bernama baru-baru ini. Kepada siapa kenyataan itu dihantar tidak dinyatakan dengan jelas, tetapi oleh kerana ia disebut selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong, kita hanya dapat membuat kesimpulan kesanalah hala tuju kenyataan Mufti Perlis yang nampaknya sibuk berpolitik ini. Harus kita sedari bahawa masa depan rakyat dan negara yang bercelaru ini bermula kerana mainan politik dan perebutan kuasa pada Februari lalu yang membawa kepada jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat. Kononnya untuk menyelamatkan Malaysia, tetapi hakikatnya ia didorong oleh kebencian kepada parti politik tertentu dan individu tertentu. PAS khususnya presidennya Datuk Seri Hadi Awang amat benci Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan Amanah. Kerana kebencian melampau itu, PAS sanggup bersekongkol dengan Bersatu, UMNO, GPS, PBS dan STAR untuk merampas kuasa kerajaan yang baik dan mengenepikan mandat rakyat. Mereka sanggup mempertahankan kelompok asobiah dan gerombolan kleptokrat walaupun mereka tahu apa hukumnya dalam Islam. Sedangkan para ulama termasuk Asri tahu bahawa seorang Muslim dengan Muslim lainnya adalah bersaudara sehingga tidak sewajarnya wujud kebencian yang berakar umbi di dalam jiwanya. Kerana itu juga kumpulan asobiah seperti MCA diterima dan DAP dibenci dengan ditomah pelbagai tuduhan. Setelah merampas kuasa bersama gerombolan kleptokrasi, maka terselah wajah sebenar mereka. PAS membenarkan apa sahaja yang dilakukan oleh MCA sehingga RUU dan hudud terkubur tanpa tanda. Walaupun Anwar menurut rekod sejarah amat berjasa dalam pembangunan institusi Islam di Malaysia, PAS memilih untuk bersolidariti dengan Datuk Seri Najib Razak yang sudah didapati bersalah kerana korupsi oleh Mahkamah Tinggi dan dihukum 12 tahun penjara dan denda sebanyak 210 juta ringgit. Ulama seperti ini memiliki wajah agama, tetapi di sebalik itu, merekalah yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai kelompok ruwaibidah, iaitu orang bodoh yang membicarakan urusan manusia, masyarakat atau politik. Justru kita nampak dengan jelas kelakuan mereka. Pendusta dianggap sebagai orang yang jujur, sementara orang yang jujur dianggap pendusta. Para pengkhianat pada zaman itu dipercayai, sementara orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Boleh jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya. Boleh jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu cintai." Hadis riwayat At-Tirmizi. Cinta ketaksuban dan kebencian berlebihan boleh membinasakan. Awasilah bahawa sifat benci boleh mendorong kita berlaku zalim kepada orang lain juga, menjadi penyebab kita tidak berlaku adil terhadap mereka. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor dilaporkan akan memfailkan saman fitnah terhadap beberapa individu yang mengaitkannya
dengan pembelian sebuah kenderaan Toyota Velfire oleh syarikat air Darul Aman, SADA, baru-baru ini. Muhammad Sanusi yang juga pengerusi SADA berkata, antara pemimpin berkenaan adalah Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri, Pengkalan Kundur, Dr. Ismail Saleh dan 2 individu lain. Beliau menjelaskan pembelian kenderaan terbabit dibuat Jawatankuasa Perolehan Aset SADA secara dalaman dan dilakukan mengikut had perbelanjaan ditetapkan. Pihak terbabit sepatutnya meminta penjelasan terlebih dahulu. Saya sudah melihat tulisan dan siaran langsung media sosial mereka dan peguam saya akan memfailkan kes mahkamah minggu hadapan, katanya dalam satu kenyataan media. Sebelum itu, SADA menyatakan Toyota Velfire nombor pendaftaran KEP 5000 yang tular di media sosial dibeli untuk kegunaan rasmi syarikat. Pegawai Perhubungan Awam SADA, Anas Aidi Mat Rozai, menjelaskan Menteri Besar Kedah tidak terlibat dalam keputusan pembelian kenderaan tersebut. Kenderaan mewah terbabit dikatakan dibeli SADA pada harga RM345,000 dan memiliki spesifikasi tertinggi. Setiausaha politik Muhammad Sanusi, Afnan Hamimi, ketika mempertahankan pembelian Toyota Velfire itu, mendakwa kerana SADA menjana keuntungan selepas kerajaan Kedah diambil alih oleh Perikatan Nasional. Tiba-tiba lepas tukar pengurusan baru, bot yang baru, SADA mula untung. Kos operasi semakin rendah. Tiada lagi elon pelik-pelik bawah meja, semua atas meja. Bila dah ada untung sikit, SADA beli kenderaan, beli Velfire atau Belpaya. Nak guna untuk urusan travel ke sana ke sini dan bawa tetamu, ujarnya, seperti dipetik Harakah Daily. Beliau berkata, isu Velfire ditimbulkan kerana pembangkang mahu menyerang Menteri Besar. Jadi apa isu yang sebenarnya? Tak lain tak bukan hanya semata-mata nak attack MB sahaja, nak bunuh karakter MB, buat live, menjumpah seranah maki hamun dengan macam-macam istilah sebab nak bagi rakyat benci dekat MB. Itu sahaja. Depa geram tengok Kedah ini duduk makin elok, makin baik. Tak puas hati sebab jadi makin berjaya, ujarnya. Benar, laporan keuangan SADA 2020 untuk tahun berakhir 31 Disember 2019 yang dibentangkan pada 12 Mei 2020 menunjukkan SADA rugi. Sudah tentu laporan keuangan SADA bagi tahun ini hanya akan dibentangkan pada tahun hadapan. Justru dakwaan SADA untung oleh Afnan adalah pramatang kerana tahun keuangan 2020 belum berakhir. Difahamkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah melakukan kunjungan ke ibu pejabat SADA bagi meneliti dokumen pembelian kenderaan berkenaan. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syahrul Nizam Adumanak berkata, pihaknya turut berjumpa pihak pengurusan syarikat utiliti berkenaan bagi bertanya maklumat berkaitan pembelian kenderaan terbabit. Syahrul Nizam berkata, pihaknya sudah mengambil beberapa dokumen berkaitan pembelian kenderaan terbabit untuk diteliti. Kita hanya jumpa pihak pengurusan untuk bertanya beberapa perkara. Saya harap tiada pihak buat sebarang spekulasi. Kunjungan SPRM dibuat atas inisiatif sendiri selepas isu ini tular di media sosial. Tiada pihak tampil membuat laporan, katanya. Benarkah dakwaan bahawa Velfire tersebut model Recon 2018 yang nilainya jauh lebih rendah daripada RM345,000? Dalam satu hantaran ringkas di Facebook, Mahfuz berkata, okey, kita jumpa di mahkamah. Semakin panas nampaknya Velfire ini. Akhirnya keputusan daripada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berhubung kes Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali yang mengingkari SOP kuarantin COVID-19 selepas pulang dari Turki pada 7 Julai 2020 dikeluarkan. Keputusan terhadap menteri yang disucikan oleh Mursyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin, umpama burung hudhud dalam Al-Quran, sudah dijangka. Pejabat Peguam Negara dilaporkan mengarahkan untuk tidak mengambil tindakan lanjut terhadap Khairuddin kerana menteri berkenaan tidak diberikan borang menjalani perintah kuarantin. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, kes itu diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut atau NFA oleh Pejabat Peguam Negara kerana kekurangan bukti kukuh bagi mengasaskan pendakwaan terhadap beliau. Pejabat Peguam Negara mendapati menteri berkenaan tidak diserahkan borang 14B di bawah Seksyen 15-1 Akta 342 bagi tujuan menjalani perintah kuarantin, kata Huzir. Maknanya yang salah ialah Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang tidak memberi beliau borang 14B. Setelah berbulan-bulan mencari alasan bagaimana hendak menyelamatkan menteri berkenaan,
maka akhirnya kerajaan tebuk atap menemuinya. Tindakan tersebut dikecam pelbagai pihak. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang berkata, amat menyakitkan melihat usaha untuk memulihkan kepercayaan dan keyakinan rakyat kepada integriti, profesionalisme dan kebebasan institusi-institusi utama negara dimusnahkan satu persatu oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kit Siang mengungkit perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 Oktober yang mengatakan sesiapa yang melanggar SOP COVID-19 akan berhadapan dengan tindakan. Muhyiddin berkata, maafkan saya jika Abah terpaksa menggunakan rotan. Masa itu Muhyiddin tidak menyebut tentang isu borang 14B. Nampaknya yang terkena rotan hanyalah rakyat marhin seperti Mat Syafrizan Saleh yang dipenjara 14 hari dan denda RM1,000 di Mahkamah Magistrat Aikro sekembalinya beliau dari mengundi di pilihan raya negeri Sabah. Mengulas mengenainya, pengasas Parti Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, dia balik ke Sabah untuk mengundi selepas pulang ke Semenanjung terus membuat ujian COVID. Kerana tidak kuarantin 14 hari, dia didenda RM1,000, jel 14 hari. Padahal menteri yang sarankan tiada keperluan untuk kuarantin 14 hari bila balik dari Sabah. Mana keadilan? Ada ramai menteri yang balik tidak kuarantin pun 14 hari. Kenapa ada undang-undang yang berbeza? Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Akmal Nasir turut memberi pandangan yang sama bagi kes berkenaan. Beliau mendakwa keputusan tidak mengambil tindakan lanjut terhadap Khairuddin menunjukkan wujud pendakwaan antara dua darjat. Tindakan yang tidak adil ini bukanlah kali pertama dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional dan malangnya dengan kelemahan integriti dan kerakusan pangkat. Lebih banyak ketidakadilan akan berlaku selepas ini, dakwanya dalam satu kenyataan. Untuk rekod, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan untuk tidak mewajibkan saringan dan kuarantin bagi yang pulang dari Sabah sebelum 27 September. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan sekali lagi menegaskan pengurusan tertinggi kementeriannya tidak dimaklumkan mengenai kompaun ke atas Khairuddin dan pelanggaran perintah kuarantin dilakukan menteri itu. Tak kira isi borang atau tidak, seorang menteri sepatutnya menjadi teladan kepada rakyat, bukan kecaman daripada rakyat. Gencatan politik adalah satu tanda kesediaan untuk berhenti seketika dari apa sahaja sengketa antara dua pihak yang bertelagah. Dalam hal ini, kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Zaid Hamidi difahami merujuk kepada perbalahan UMNO dan Bersatu yang kritikal menanti pecah, kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Menurut beliau, perbalahan kedua parti ini berlaku kerana UMNO merasakan dirinya dibuli parti budak baru yang cuba berlagak macam abalung kawasan. Persengketaan ini merebak sampai ke akar umbi, membabitkan sampai soal maruah kerana rasa UMNO dihina begitu rupa oleh budak-budak Bersatu yang dikatakan berlagak kerana kuasa yang ada pada mereka sebagai Perikatan Nasional. UMNO dan Bersatu macam budak kecil bergaduh. Mereka ungkit-mengungkit antara satu sama lain, ugut-mengugut dan perli-memerli sehingga hubungan retak mereka kini menanti belah, ujar Naib Presiden Amanah itu dalam tulisannya. Mujahid tidak melihat gencatan politik itu ada kaitan dengan Pakatan Harapan. Bagi saya, gencatan politik ini adalah antara dua entiti parti yang sebenarnya nak jaga kawasan masing-masing supaya ada ruang mereka nak berunding untuk kekal kuasa masing-masing dan jaga budak-budak mereka di bawah, katanya. Beliau berkata, gencatan politik kerana COVID-19 hanyalah taktik mengalih perhatian, sedangkan secara realitinya keduanya sedang berpolitik untuk tawar-menawar posisi dan agih-megagih kuasa sesama mereka. Sebab itu saya rasa nak ketawa apabila seluruh Malaysia percaya satu gencatan politik kononnya sedang berlaku. Saya juga tersenyum melihat sesetengah orang di medsos, media sosial menyatakan rasa lega sebab kini negara boleh tumpu kepada urusan COVID dan bukan politik. Secara sinis, Mujahid berkata, itulah bijak dan hebatnya orang politik meyakinkan orang ramai mereka tidak berpolitik dengan hanya menggunakan perkataan gencatan politik. Tiba-tiba dalam hal ini ada yang kata game over untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim bila masa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada dalam sifir perbalahan dua parti ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada Pakatan Harapan yang berada dalam keadaan solid dan padu, tegasnya. Menurut Mujahid, perbalahan antara Zahid dan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah masalah dalaman Perikatan Nasional melawan UMNO dalam usaha mereka mempertahankan muka masing-masing dalam tawar-menawar kuasa politik. Keputusan gencatan politik Zahid bermakna Anwar tak akan dapat sokongan ahli parlimen UMNO
untuk majoriti yang didakwanya hanya logik jika sokongan kepada Presiden Keadilan itu secara en bloc. Mujahid mengingatkan bahawa Presiden UMNO sebelum ini mengatakan beliau tidak dapat menghalang mana-mana ahli Parlimen UMNO yang hendak menyokong Anwar. Apakah boleh kita kata game over untuk Anwar atau sebenarnya game over untuk Muhyiddin? Soalnya, ujar Mujahid bagi Pakatan Harapan, gencatan politik Zahid tidak ada kena-mengena. Kenapa kami perlu berdiam diri dengan kegagalan Perikatan Nasional dan Muhyiddin mengendalikan krisis hari ini? Beliau bertegas bahawa salah satu fokus untuk pengurusan krisis COVID-19 ialah menukar Perikatan Nasional dan seluruh kabinetnya yang telah menjejaskan kepercayaan rakyat kepada usaha kerajaan menangani COVID-19. Saya akan ulangi sekali lagi apa yang telah saya nyatakan sebelum ini. Tiada gencatan politik kepada teras demokrasi yang dipandu perlembagaan dan undang-undang di mana politik terbina di atas tapaknya. Majoriti yang kukuh, kerajaan yang kuat serta kepercayaan rakyat yang padu adalah seruan untuk pengendalian krisis COVID yang lebih berkesan, kata Mujahid. Gencatan politik antara UMNO dan Bersatu tidak perlu mengheret rakyat dan negara kerana itu masalah mereka hendak menjaga kawasan masing-masing. Negara lebih besar dari perbalahan dua abang long kawasan dan sebab itu kita wajib memelihara demokrasi dan prosesnya supaya negara mendapat yang terbaik untuk menguruskan krisis COVID-19. Justru tidak perlu kita terkesima dengan acah-acah gencatan politik ini. Teruskan usaha untuk mendapatkan semula mandat rakyat yang telah dikhianati kumpulan yang kononnya sedang melakukan gencatan politik. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.